berganti cahaya, berarak pilu senyum sang suria. Begitulah kurnia tiada terhingga, bersyukurlah atas segalanya. Rahmat kasih, rahmat kasih, rahmat kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Mawi. Cik, berangat. Berangat. Lama duduk dulu. Kau detail ke? Cantik ya? Muka macam ada masalah besar ni. Bukan ada masalah bang. Eh, Cuma sekarang ni saya tengah fikir macam mana nak jadi usahawan yang berjaya. Ui, bagus tu. Biasa bersebut usahawan ni dah tentu nak berniaga kan? Kau nak berniaga apa, Fiz? Ada modal? Dari segi modal kan. Modal saya dengar Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Temawit ada beri bantuan untuk orang yang nak berniaga ni. Betul. Aku ada dengar juga. Mawib akan memberi bantuan di bawah skim keusahawanan. Contoh macam kita nak berniaga, dia boleh bagi bantuan. Lagi satu, contohlah kalau kau nak beli bas sekolah ke, van sekolah ke, Mawib akan beri bantuan pinjaman deposit. Lagi Fiz, kalau kita nak sewa beli teksi pun Mawib boleh bagi bantuan juga. Satu lagi, kalau nak beli motosikal roda 3 pun Mawib boleh bagi. Betul lah tu. Saya ingat saya nak mohon bantuan untuk perniagaan. Aha. Engkau, cuba kau tengok baju kau ni harga berapa, seluar harga berapa. Kau tak tahu tak? Kau ingat kau layak ke nak dapat? Bukan saya sebenarnya. Tapi saya nak bawa sepupu saya. Okey. Lepas tu? Sepupu saya ni, dia ibu tunggal. Dia ada 4 orang anak. Suami dia baru je meninggal 3 bulan lepas je. Sebelum ni dia suri rumah 10 masa je. Kau bawa sepupu kau tu pergi tu ke sana. Aku sebagai kawan aku beri doa lah kan. Aku harap sepupu kau ni boleh dapat InsyaAllah harap berjaya lah. Tapi saya tak tahu macam mana nak memohon tu. Macam mana prosedur syarat-syarat dia macam mana. Syarat? Aku pun tak tahu sebenarnya, Riz. Tapi kejap. Kak! TO 2. Kuang gula Fiz, senang. Nak tahu syarat-syarat dia? Kita tanya pegawai Mawib. Skim bantuan ekonomi Baitul Mal Mawib merupakan salah satu skim atau bantuan yang kita salurkan kepada penerima-penerima yang sasarannya adalah fakir, miskin, mualaf dan golongan fisabilillah. Bantuan yang kita salurkan ini dia 2 kategori. Pertama, kita bagi bantuan modal. Yang kedua, kita bagi bantuan modal bersama dengan peralatan. Dan yang kedua, melibatkan bantuan bas sekolah dan van sekolah. Juga kita bantu berbentuk deposit tidak lebih daripada RM10,000. Antara kriteria utama bagaimana kita nak salurkan bantuan ini, pemohon-pemohon ini merupakan memang telah berniaga dan memiliki tempat untuk perniagaan. Dan yang kedua, berdaftar dan memiliki lesen ataupun daftar syarikat SSM. Mereka perlu hadir ke Baitul Mal, isi borang, kepilkan bersama SSM yang mereka ada. Juga dokumen-dokumen tambahan seperti kad pengenalan suami atau isteri. Kemudian begitu juga dengan akaun bank. Kalau kita lihat statistik sekitar 2014, kalau boleh saya sebutkan di sini, kita telah membelanjakan lebih pada 4 juta. 4,887,000. Penerima bantuan perniagaan Rokiah Ismail dari Flat Sri Pulau Pinang, Batu 3.5 Jalan Ceras, Kuala Lumpur. Puan Rokiah Ismail berusia 57 tahun, merupakan ibu tunggal. Beliau merupakan penerima bantuan bulanan bermula tahun 2010 hingga 2013 dan dalam masa yang sama menjalankan perniagaan secara kecil-kecilan. Akibat minat yang mendalam dalam perniagaan, Rokiah Ismail telah menjalankan perniagaan untuk menampung kehidupan, khususnya dalam usaha untuk membesarkan anak-anak di ibu kuarta metropolitan ini.
Pemohon menerima bantuan perniagaan bermula tahun 2010 sebanyak RM3,500 dan tambahan modal sebanyak RM3,000 pada tahun 2013. Puan Rokiah telah menamatkan bantuan bulanan berikutan peningkatan hasil perniagaan yang mencapai RM10,000 sebulan. Sebelum ini, beliau hanya mampu mendapat keuntungan tidak melebihi RM1,500 hingga RM2,000 sebulan. Ketika ini, Puan Rokiah telah mendapat premis perniagaan yang tetap dan mengusahakannya bersama anak lelakinya. Puan Rokiah telah menolak bantuan bulanan kerana telah terkeluar dari asnaf miskin dan sekarang menumpukan sepenuh masa dengan berniaga nasi kukus ayam dara dan telah mampu membayar zakat kepada Mawib. Saya di kampung memang saya ada gerai sendirilah. Tapi biasalah kita dalam perniagaan ni kan, jadi halangan macam-macam. Saya tolak kedai itu, saya berhijrah lah. Berhijrah ke sini bersama anak-anak saya lah. Daripada situlah saya dah ada pengalaman dari segi makanan. Saya buat kat sini lah. Saya memang cari tapak tapi saya tak dapat. Saya tak ada kewangan yang dapat membantu saya kan. Lepas tu saya dapat dengan Baitul Mal lah yang permulaan sekali. Dia dah bagi RM3,000. Kebetulan tuan kedai ni nak menyewa kedai ni. Tu saya sewa dululah sebulan RM300, hari RM10 dia kata. Okeylah saya buatlah yang ala kadar dulu. Saya beli meja dalam 2 biji, 3 biji dulu. Saya buat nasi lemak. Permulaan saya buat nasi lemak. Saya pun ada dapat daripada catering. Saya cubalah mengambil catering. Buat catering dengan Mawi lah apa yang dia bagi. Saya mengucapkan terima kasih kepada pihak Mawi yang membagi saya bantuan daripada segi kewangan bulanan dan bantuan persekolahan anak-anak saya dan kepada perniagaan saya. Pengalaman saya bersama dengan mak dalam bidang perniagaan makanan ni, dia dah lama lah. Daripada saya belasan lagi, saya dah mengikut mak, jejak mak menguruskan perniagaan makanan. Setelah mendapat bantuan daripada Mawi ni, alhamdulillah lah. Perniagaan kita orang adalah peningkatan daripada di tapuk yang rendah, ada meningkat sikit demi sedikit, hari demi hari. Ramai yang orang dah tahu tentang masakan kita orang. Penghargaan saya yang saya bagi pada Mawib tinggilah, sebab tanpa dia kita orang mungkin tak sampai ke tahap ni lah. Dengan bantuan yang dia orang yang bagi pada yang sedikit tu, alhamdulillah kami sampai ke tahap ni sekarang. Rahmat kasih. Seorang lagi yang mendapat bantuan perniagaan dari Mawib ialah Encik Abdul Razak Hamid atau lebih dikenali Pak Jak dari Pantai Dalam Kuala Lumpur. Beliau mengusahakan pembuatan sos berjenama The Asnaf. Perusahaan yang dimulakan secara kecil-kecilan oleh Pak Jak ini mendapat perhatian oleh pihak Baitul Mal Mawib. Akhirnya pihak Mawib telah memberikan bantuan perniagaan dalam usaha Pak Jak melebarkan perniagaannya. Ini bertepatan dengan misi Mawib untuk merealisasikan agenda pembangunan ummah secara terancang dan holistik. Pak Jak mula perniagaan ni bulan 2 tahun ni lah. Sebelum tu Pak Jak cuba-cubalah kan buat sos ni. Adalah tenaga pengajar dia daripada pertanian Mardi, Kak Chun. Lepas tu Pak Jak cuba-cuba sampailah Pak Jak dah betul-betul sos tu menjadi. Barulah Pak Jak dalam masa 4 bulan ni barulah ada order. Bantuan Pak Jak dapat RM5,000. Itulah yang seperti yang kita tengok tadi, mesin, periuk, apa peralatan untuk sos. Semua Pak Jak beli itulah, tapi alhamdulillah lah membantu Pak Jak. Sebelumnya memanglah rasa susah sangat. Kita pakai blender kat rumah tu. Tapi cili banyak mana sangat kan bila kita blender tu. Bila panas kita berhenti. Lepas tu sekarang ni alhamdulillah lah dengan bantuan Baitul Mal. Mesin yang canggih lah orang cakap. Perusahaan beliau kini berkembang maju dengan bantuan dan sokongan dari ahli keluarga beliau iaitu abang dan anak-anak buahnya. Memang kalau nak ikut daripada dulu, memang lepas saya kahwin semua terus duduk dengan pakcik saya ni lah.
Daripada situ apa yang pakcik buat, semua saya ikut lah. Macam dia buat perniagaan apa kan, semua saya ikut lah, tolong bantu dia. Saya rasa macam bisnes ni memang nampak jalan pergi jauh lah. Cuma keinginan kita lah, macam kita nak lagi maju ke depan lah. Pak Ajak ni seorang yang gigih dan suka berusaha untuk mencapai cita-cita sampai ke hadapan lah. Dia tak pernah berputus asa atas apa yang dia lakukan selama ni. Pak Ajak ni yang saya kenal, kalau dia buat sesuatu kerja tu dia committed. Jadi kalau macam sebelum ni Pak Ajak ada buat andaman yang saya tengok apa hasil kerja dia tu memang berseni, kreatif. Saya sendiri pun selalu beli dengan Pak Ajak bawa balik ke rumah. Memang kalau setiap kali saya beli memang confirm habis. Kalau dalam 3 hari tu 2 botol habis. Hasil daripada bantuan dari Mawib ini, beliau telah berjaya keluar dari kepompong asnaf dan seterusnya dapat menyumbang pula untuk pembangunan umat Islam yang lain. Pak Ajak memang berterima kasih pada Batuman Cokek yang terutama sekali dengan Ustaz Saiful lah. Dia banyak membantu dan ustaz-ustaz yang lain, ustazah-ustazah semua. Kepada yang tak tahu lagi kemudahan pinjaman, bukan pinjaman, sumbangan lah macam daripada Batuman, sila pergi ke Batuman Cokek. Banyak kemudahan. Kita tahu dengan tak tahu je. Jadi kalau betul kita betul-betul nak berniaga, apa-apa yang benda yang kita nak berniaga secara yang betul lah, jalan yang betul, insya-Allah dia orang bantu. Okay, skim bantuan pengangkutan kita ada terbagi kepada beberapa skim jenis bantuan. Yang pertama bantuan deposit taksi, yang kedua bantuan bas sekolah dan juga van sekolah, dan yang ketiga bantuan motosikal OKU. Skim bantuan deposit taksi ini merupakan antara teras utama dalam skim ekonomi. So kita peruntukan agak besar peruntukan setiap tahun bantuan taksi, dengan harapan mereka ini menjadi satu pemandu teksi yang boleh menjana pendapatan mereka sendiri, membantu keluarga yang melibatkan isteri dan anak-anak. Kerana kita lihat pendapatan melalui teksi ini boleh memajukan sesuatu individu itu kalau mereka mampu berusaha dengan gigih dan rajin. Okay, antara syarat utama bagi bantuan deposit teksi, pertama dia mesti ada lesen memandu. Yang kedua, dia perlu ada PSV sebagai pemandu teksi, dan yang ketiga perlu sertakan dengan kad pemandu daripada SPAD. Kemudian bagi bantuan motosikal OKU, dia biasa saja, perlu ada kad, perlu ada lesen pandu motosikal. Yang kedua, mereka perlu berdaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat sebagai orang kurang upaya atau orang kelainan upaya. Kemudian bagi pengangkutan bas sekolah dan van sekolah, macam biasa perlu ada kad pemandu ataupun perlu ada lesen pemandu, dan kita akan mintalah sebuah harga pada syarikat yang bekalkan van sekolah dengan bas sekolah ini untuk kita bagi kelulusan. Rahmat kasih. Penerima bantuan sewa beli teksi Siti Faizah Sabiran Elias Muhammad Basri, seorang ibu tunggal dan berasal dari Kepong, berusia 49 tahun. Beliau mempunyai 3 orang anak. Beliau telah menerima bantuan deposit sewa beli teksi sebanyak RM5,000 dari Mawib. Dengan Mawib ni saya pun sama, selepas saya dah bawa teksi kira-kira 1,5 tahun. Kira macam pendapatan bulanan ni masih belum boleh nak ni lah. Lepas tu saya cuba lagi ada offer untuk dia orang cakap dapat bantuan untuk teksi. Jadi saya nak besarkan teksi saya tu. Ada kebetulan masa tu keluar pula teksi eksekutif. Jadi saya pun pergilah mohon Baitul Mal untuk keluarkan teksi eksekutif sebab pekerjaan dia yang sama tapi pendapatan dia lebih berlipat ganda. Maksudnya kalau teksi Merah Putih Lembah Kelang tu RM3 starting.
Jadi dengan eksekutif tu dapat RM6 jadi. Kerja yang sama jadi saya pendapatan boleh lebih pada tu. Itu yang saya mohon Baitul Mal untuk proses untuk teksi tu. Sebanyak RM5,000. 2011 saya ingat saya dapat. Puan Faizah telah memandu teksi selama 3 tahun. Berkat bantuan dari Mawib, Puan Faizah kini dapat menyara kehidupan beliau bersama 3 orang anaknya dan seorang adik angkat yang juga berstatus ibu tunggal. Selama ni kira banyaklah bantuan yang dia bantu saya daripada segi keuangan, daripada segi transport, daripada segi bantuan anak sekolah, boleh kata segala-galanya memang dia bantu saya. Sebab saya dengan dia pun dah tinggal 14 tahun duduk sama dengan dia. Mana dalam 14 tahun tu susah senang saya sama dengan dia lah. Mana syukurlah dengan bantuan daripada Mawib bagi ni, dia dapat bantu daripada untuk dia juga, makna daripada untuk dia tu untuk saya sekali, dia dapat support lah. Kalau kebiasaan dulu semasa dia bawa teksi bajet sebelum orang kata dapat bantuan daripada Mawib ni, memang daripada awal pagi dia dah keluar rumah, kadang-kadang subuh dia dah keluar dah mencari rezeki, tengah malam pukul 12, pukul 1 pagi baru dia balik rumah, baru dia sampai rumah lah. Tapi dengan bantuan yang dapat pada Mawib ni, kehidupan kita orang sekarang pun lebih selesa. Masa kerja dia pun orang kata ada limit lah sekarang. Sekarang pun dia keluar rumah daripada pukul 9 pagi ataupun pukul 10, pukul 9 malam dia dah ada kat rumah dengan anak-anak. Jadi orang kata untuk pergi ke trip-trip jauh untuk mencari tengah jalan tengah malam tu memang tak ada lagi lah sekarang. Kecuali dia dapat trip-trip yang jauh saja. Selepas solat subuh, beliau akan keluar dari rumah meredah kesesakan bandar Kuala Lumpur untuk mencari penumpang. Kerjaya sebagai pemandu teksi wanita di tengah-tengah kota metropolitan yang mana pemandu teksi dimonopoli oleh golongan lelaki. Namun, ini semua tidak mematahkan semangat Puan Faizah untuk terus berjuang. Pengalaman saya dah bawa teksi ni sebanyak 5 tahun lah. Dah sepanjang 5 tahun saya bawa teksi ada macam-macam. Macam manis, pahit, semua ada lah. Yang ditipu customer, tak bayar. Kemudian ada lah yang macam dia tak nak bayar, kemudian dia lari, dia menipu. Habis duit, telefon, ditipu tak bayar. Kemudian kalau sejak saya bawa teksi biru ni alhamdulillah tak ada masalah. Tak ada masalah ni sebab kebanyakan memang pelancong asing. Pelancong asing je yang bawa. Yang saya bawa lah. Bila datang sini saya akan promote dia apa yang kita ada di Malaysia ni. Puan Faizah menerima bantuan bulanan mulai 2010 sehingga Disember 2012. Dan dalam masa yang sama, membawa teksi bajet secara sewa harian dengan pendapatan RM1,000 sebulan. Beliau mendapat bantuan teksi pada Mac 2012 dan membawa teksi eksekutif dengan pendapatan bersih setiap bulan RM10,000 sebulan. Puan Faizah kini menamatkan bantuan bulanan kerana telah mampu keluar dari asnaf miskin dan sekarang menumpukan sepenuhnya usaha membawa teksi eksekutif dan telah mampu membayar zakat semula kepada Mawib. Terima kasih kepada pihak Mawib lah kerana telah membantu kakak saya daripada duduk dalam kepompong kemiskinan sehinggalah dia keluar daripada kepompong ni. Sekarang dia adalah pembayar zakat di Mawib sekarang. Kecekalan dan keazaman adalah asas penting di dalam perniagaan. Dengan keazaman yang kukuh, kecekalan dan semangat yang kuat serta bantuan perniagaan dari Mawib, seseorang itu boleh mengubah nasibnya menjadi insan yang berjaya. Mawib telah melancarkan talian bebas tol Baitul Mal Mawib iaitu 1800 885222 bagi memudahkan penerima bantuan berurusan dengan Baitul Mal Mawib. Selain talian bebas tol ini, Mawib juga telah mewujudkan talian hotline 012-518-3614 dan 012-512-7614 bagi memudahkan orang ramai menyalurkan maklumat kepada skuad jejak asnaf Baitul Mal Mawib. Fish,
Nampak tak tadi orang-orang yang dah percaya di dalam perniagaan ni? Ya bang, dengan bantuan Mawib, Puan Rokiah, Encik Abdul Razak dan Puan Siti Faizah telah berjaya dalam kehidupan mereka. Betul. Nasi kukus ayam dara. Lepas tu tadi Encik Abdul Razak tadi apa? Sos di Asnaf. Kan? Niaga. Satu lagi siapa tadi? Puan Siti Faizah tadi. Dia pemandu teksi wanita. Kan? Semua hebat-hebat, semua dah berjaya. Betul Betul bang, semua hebat-hebat. Fiz, sepupu kau ni, dia ni nak berniaga apa? Saya ingat dia nak berniaga nasi kerabu ayam percik sebab dia pandai masak tu. Nasi kerabu ayam percik. Menarik tu. Nama dia pun dah tarik tu kan. Itulah, saya rasa kalau berniaga makan kat negara kita ni memang laku lah sebab orang Malaysia ni suka makan. Bukan orang Malaysia je suka makan. Semua orang rasanya suka makan lah. Kan? Lagi satu, berniaga makan ni bagus. Pasal dia memang menguntungkan. Kan? Pasal apa, Fiz? Makanan ni hari-hari orang cari. Bila orang lapar, orang akan cari makanan. Betul lah tu bang. Tapi saya pun dah lapar juga ni bang. Akan minum je, makan tak ada ke? Kau nak apa? Nasi pengah jagung? Sate kambing ke? Sate kambing? Boleh? Tak ada masalah. Order je, order. Kak! Mendung berlalu berganti cahaya, berarak pilu senyum sang suria. Begitulah kurnia tiada terhingga, bersyukurlah atas segalanya. Rahmat kasih, rahmat kasih, rahmat kasih. Keluarlah dari hidup yang kabur dengan iltizam dan semangat yang subur.